Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton bersua kita lagi menerusi rancangan Skop. Dan kali ini kita akan mengetengahkan seorang lagi personaliti yang mempunyai minat dalam bidang tanaman hiasan dan juga lanskap. Dan kalau anda dapat saksikan di belakang, beliau sudah pun sibuk mengerjakan, sudah membersihkan kawasan. Tapi kita akan mengetahui lebih lanjut bersama dengan beliau, perkongsian beliau dan juga ada satu cerita yang menarik yang kita akan ketahui sebentar nanti. Jadi tanpa buang masa, mari kita. Beralamat nombor 23 Simpang 63 Sengkang 26 Jalan 99 Rancangan Perumahan Negara Rimba Gadong adalah terletaknya rumah personaliti Skop minggu ini. Sebaik sahaja sampai di rumah beralamat sedemikian, kita akan terpesona melihat lanskap dan tanaman hiasnya yang menarik dan mempersonakan. Majoriti tanaman hias beliau adalah terdiri daripada jenis daun dan beberapa pohon tertentu yang tumbuh subur dan tinggi. Umpamanya pohon bunga kertas yang ditanam di tepi halaman bagaikan pagar yang memagari halaman rumah beliau. Bunga kertas kelihatan subur berbunga lebat dan berwarna-warni yang cantik. Pohon longan juga tumbuh di tepian halaman dan di bawahnya dihiasi dengan bunga daun jenis paku pakis. Di bawah pohon itu juga dibina bangku untuk pengunjung santai melihat keindahan taman bunga beliau di sekitar halaman rumahnya. Gobek tuan, saya lihat lawa lanskap di sekitar ni. Saya tak ada cerita di sebaliknya ni. Jadi dan juga saya ketahui yang mana Biskita mempunyai latar belakang dalam bidang pertanian dan juga dari bidang seni kreatif. Jadi mungkin boleh kongsikan lebih lanjut kepada penonton mengenai dengan seni kreatif Biskita dan juga mengenai dengan latar belakang Biskita mengenai dengan pertanian itu. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya saya ni mengikut pengalaman dulu bekerja di Bagi Hemat di Jabatan Pertanian. Pada masa itu saya jawatan sebagai tukang plan landscape. Dari sanalah pengalaman itu diambilkan. Samping itu juga saya diantar ke Jepun, Osaka. Jadi di sana banyak lagi landscape yang yang berkualiti. Jadi dari sana kali dalam hanya 5 tahun saja saya berkhidmat di sana. Lepas itu saya pindah ke jabatan lain lah. Dari sanalah hasilnya pengalaman itu diambil dan setelah saya membina rumah rumah kan. Jadi apa yang ada pengalaman yang saya ambil dan saya cuba untuk membuatnya sendiri tanpa ada bantuan yang lain. Tanpa ada bantuan yang lain. Jadi inilah hasilnya. Pengalaman yang diterapkan itu membuahkan hasil yang begitu indah sekali. Baik, kita ni akan menyentuh pula mengenai dengan tanaman-tanaman yang ada di kawasan sekitar rumah Biskita ni. Terlebih dahulu yang paling jelas di mata saya adalah ni di sebelah ni. Saya melihat pun sungguh indah sekali seperti satu jambangan bunga dan juga dihiaskan dengan pelbagai jenis ni sini ni. Mungkin kita boleh kongsikan lebih lanjut. Ni bunga apa ni? Hati-hati. Oh, hati-hati. Jadi kalau semua hati-hati ni semuanya. Jadi ini sonbera. Jadi saya gabungkan. Ya seolah macam satu jambangan. Ya sebenarnya ia ada 3 sebagai memberi penghormatan kepada tetamu yang datang ke rumah ataupun ke taman ini. Jadi bila diorang datang, diorang akan melihat sebagai satu penghormatan untuk diorang menikmati keindahan apa yang ada di sini ni. Itulah. Jadi segala pasu memang saya balilah. Ada macam ni sistemnya ni sendiri membuat. Ini kita sendiri membuat. Sendiri membuat. Wow. Cuba-cubalah. Cuba-cuba macam mana dan diambil daripada media sosial juga. Daripada macam mana cara membuat sistem itu. Jadi sendirilah mengulahkan apa. Jadi kalau dari segi orang kita menaruh bunga hati-hati di sini ni,
adakah sebab ia lebih sesuai di sini? Mengapa dia caladium? Pasal kalau lihat caladium sama hati-hati pun lebih kurang saja. Ya sebenarnya ia ikut keadaan masa ni. Masa ni yang famous hati-hati lah dah masa ni. Jadi saya saya buat hati-hati macam mana cara untuk mengulahkan ia lebih baik lah. Dan bunga-bunga ni kalau warnanya apa, kadang-kadang ia tidak bertahan kulit, mungkin dalam 6 bulan, 7 bulan. Jadi saya tukar-tukar dia punya nunya. Sama juga jenisnya tapi warna-warnanya tu berlainan sedikit. Kadang-kadang ada yang saya pakai juga, kan masa ia kan mana tu saya cutting, kalau ia tinggi saya cutting, jadi cuttingan tu tidak saya buang, saya ambil kemudian saya sama sendiri. Jadi tidak ada apa ni, tidak lagi payah saya membalik untuk sekiranya akan membuat baru lagi atau sama, jadi ia akan berkembang, jadi saya tanam lagi. Ada juga yang pernah mengongsi kepada saya untuk menjaga bunga hati-hatian ni sebenarnya payah. Tapi macam mana tu? Benar ke tu? Sebenarnya tidak payah. Menjaganya tidak payah. Jika segala siraman apa, bajanya apa. Ya bajanya tayayam, kemudian baja kimia. Dialat-alat dalam 2 minggu sekali. Ditukar-tukar. Minggu ni tayayam, itu 2 minggu yang akan datang kimia. Terusnya lah macam tu diselang-seli. Kemudian disiram, jangan ia sampai tanahnya kering. Kalau kering, ya daunnya memang ia macam kacut. Jadi kita ni mesti memastikan tanahnya itu sentiasa lembap lah. Sentiasa lembap. Waktu saya bagi abuk kayu kan supaya ia kemudian untuk mengelak daripada rumput tumbuh. Baik, mungkin boleh ceritakan macam mana boleh timbulnya idea untuk membuat apa ni laluan ni? Apa sebenarnya temanya ni? Ya sebenarnya ya secara keseluruhan, saya mula-mula menanam buah-buahan dan pokok hiasan. Dua ni saya punya konsepnya. Tanaman buah di dalam, kemudian pokok hiasan di luar. Kemudian ada ini jalan untuk terus tuju ke sana. Jadi macam desain ini daripada apa ni, diambil daripada apa namanya tu, air mulih. Ia ada 24 tapak ni sampai ke ujung itu. Jadi bila Tani melihat di sini berjalan, Tani lihat di sini, bila ini jalan, ia ada dua pandangan ke kanan dan ke kiri. Dua-dua ni tidak sama. Ke kanan susunan bunga-bunga yang ditanam daripada pasu. Kemudian yang sebelah kiri ditanam di tanah mengikut landscape yang tertentu lah tu. Jadi bunga keladian ni macam mana tah cara kita menjaga ni? Ini tidak payah menjaga ni. Saya biarkan cuma ni, saya siram saja. Siram saja. Kemudian ada masanya saya baja tayam, ada masa macam butinya. Ataupun kadang-kadang ada masanya saya gunakan baja buat sendiri. Iaitu apa ni? Air basuhan beras. Air basuhan beras. Basuhan saya campur, kadang saya campur apa ni, bawang merah dipotong-potong. Kemudian ditinggalkan dalam 1 malam, 2 malam macam itu. InsyaAllah ia akan subur lah. Yang masalahnya jangan saja ada cacing. Kalau ada cacing, itulah yang musuh, ia makan akar. Itu yang mudah mati. Tapi walaupun ia daunnya saja yang yang apa ni buruk, tapi ia punya bijinya masih ada. Jadi boleh juga diambil lagi tu bijinya tu. Disemai semula. Baik Tuan, kalau di sini saya melihat ada juga tanaman Mammillaria numosa. Ia adalah salah satu spesies ataupun jenis kaktus ni. Jenis kaktus. Jadi macam mana ni? Mungkin kita boleh kongsikan. Ini sebenarnya kaktus ini pada mulanya saya kena bagi satu biji saja. Kemudian daripada satu biji itu saya kembangkan hingga menjadi 5 biji. Jadi bila sudah 5, saya pecah-pecahkan, jadi ada 5. Kemudian berkembang lagi, dia beranak-anak, macam seperti macam mana ni.
Semana ni sampai semana ni kemudian sampai ya panuh tomato tu kembangkan lagi, dipacah lagi. Cara menjaganya ni mudah. Mudah ke payah? Mudah. Mudah. Ya, Macam mana? siram semua air. Ya, cara menyiram tidak pelang menyiram semua sekalian ni tak. Ya, yang kena siram arah siring-siringan ni. Macam sini kan, disiram dari sini ni. Bukan arah. Bukan yang arah sini ni tak. Di Okey, siring-siringan ni. Tani siram pakai spray. Spray saja. Spray saja, jangan pakai hose. Berapa kali tu? Sekali round saja. Sekali round. Sekali round saja. Setiap hari? Ikut keadaan. Kalau ia tanahnya ni macam kering apa, tani anu. Kalau macam ia basah, jangan ia disiram. Sekiranya macam panuh, macam mana ni ya. Panuh tu macam ni. Macam mana tani menyiram? Di depan ni dia boleh. Di atasnya ni dia boleh. Jadi caranya waktu saya bagi sini. Di sini saja buat air. Dibuat air saja sini ni sampai ya jangan terlalu banyak. Kadang-kadang nampak air tu. Itu saja. Itu boleh tani tahan dalam 4 hari macam tu. Boleh tahan. Ikut keadaan kalau ya kering sudah tambah lagi. Cuma tu. Jadi memang mudah tumbuh lah. Memang tumbuh. Ia tahan ni. Jangan saja ia lebih air. Kalau lebih air, tu ya boleh memburukkan akarnya di dalam. Jadi macam mana usulnya kalau ia terlebih air tu? Boleh kita ni lihat daripada boleh, tani sendiri kah? Ya, kalau sudah lebih kalau tani picik saja, ia termasuk ke dalam. Artinya ia buruk di dalam. Itu dibuanglah. Itu dibuanglah. Mana-mana yang macam buruk itu dibuang. Pasal takut dia menjangkit orang lain. Itu yang betulnya. Kemudian macam saya simpan di sini ya. Ia suka ni kalau hujan turun daripada atapannya. Kemudian ada tempias. Ternyata ni tempias, kemudian ada macam ambun lah. Ambun-ambunnya apa. Jadi ia hinggap di atasnya ni. Itu yang kira apa ni? Ternyata ni bajanya. Kira inilah atau. Jadi ia memang adakah tanaman yang perlu secara terus terkena matahari? Kaktus ni juga. Matahari memang ia suka juga. Ya, kalau bagus ia pagi lagi bagus tu daripada patang. Pasal patang ia terlalu kuat bah. Tapi ini keadaan kalau macam ni ikut tani punya jamnya tu berapa pagi berapa patang. Ya macam 50-50 ni. Cahayanya tu 50-50. Kalau yang terlampau limbu panas, ia tidak akan berkembang. Ia tidak akan ada anaknya, ada pun perlahannya. Pada beberapa abad dahulu, bunga orkid merupakan bunga lambang kekayaan kerana bunga tersebut hanya dimiliki oleh golongan bangsawan sahaja. Sebab itulah bunga orkid atau anggrek merupakan bunga eksotik yang bukan sahaja sebagai lambang kekayaan, malahan sebagai lambang kecantikan, elegan dan kehalusan budi pemiliknya. Di halaman rumahnya, Personality Scope minggu ini juga menanam bunga orkid yang boleh dijadikan sebagai tanaman hiasan beliau. Baik, kalau bis kita menganukan apa ni? Kalau saya lihat landscape di sini ni, diorang susun atur bunga tu. Mungkin kita boleh kongsikan daripada segi susun atur bunga. Sebab saya lihat di sana ada macam bunga yang rendah, kemudian tinggi tapi berwarna-warni. Jadi ada atur ke apa ni? Diorang maksud di sebaliknya. Ya, anda pelang tu. Cuma kata ni mengatur tu, dia ada rendah, ada sederhana, ada tinggi. Jadi bila tani melihat dari depan, jadi ia bertingkat-tingkat. Seolah bunga tu ada tingkat-tingkat macam mana. Dari rendah, sederhana, ada tinggi lagi. Ini bunga apa ni? Bromeliad. Bunga nanas. Bunga nanas. Ya, memang di sini tempatnya pasal ia limbu sedikit. Daripada matahari dari sana. Kemudian patang memang ia limbu lah macam mana. Bromeliad ni, kalau kita ni bercakap mengenai dengan bromeliad bunga nanasan ni, memang bis kita lama sudah meminatinya. Memang lama. Mula-mula saya beli satu. Kemudian makin lawak, makin kan, jadi rasa saya akan mengulik lagi. Walaupun dia mahal, tapi jarang-jarang kembali. Macam tahun ini, dia akan datang lagi. Kalau yang murah, terus beli. Jangan tunggu-tunggu. Pasal kalau sudah yang murah, nanti kalau sudah murah kan, orang lain membeli. Jadi kita ni ambil kesempatan itu, sudah yang murah itu, balik dah.
Betul ada sekali. diskaun kan, beli dia, jangan tadi tunggu. Jadi tani pelihara dah sampai ya basar macam mana basarnya. Dulu damit ni, macam ni. Dulu damit satu saja, sekarang sudah beranak-anak. Jadi macam mana ni menjaganya? Ini senang saja, ya disiram asal saja basah ni, kemudian ada air di dalam ni, hidup tetap. Jangan dia mendadak kering. Ya kering, ya boleh nyata ni mati. Tapi perlu diingat juga, jangan jangan basah. Basah pun cuma tu juga, dia boleh. Pasal ia akan buruk. Lama-lama ia akan buruk. Jadi ia dalam keadaan sedang-sedang. Susun atur tanaman hias dan tanaman lain di halaman rumah beliau ini adalah terarah kepada letak binaan landscape yang dibina di halaman ini. Landscape yang dibina mempunyai konsep atau tema tersendiri yang pastinya dapat menambah keunikan dan keindahan taman hiasan beliau. Apatah lagi beliau mempunyai bakat dan pengalaman tentang pembinaan lanskap tanaman hiasan ketika bertugas di Jabatan Pertanian dahulu. Pada setiap lanskap yang dibina tidak ketinggalan beberapa buah bangku dibina sama yang dikhaskan untuk pengunjung berehat-rehat santai sambil menikmati keindahan tanaman hiasan beliau. Di lorong tertentu pula dibina laluan pejalan kaki yang diperbuat daripada batu-batu kerikil kecil yang diwarna-warni yang menarik. Baik, ini apa ni yang Tuan sediakan? Yang tadi saya katakan, saya akan membuat contoh. Tadi ya macam dua kelompok. Jadi tadi sediakanlah dua pasuk. Ini tak pasuk yang akan digunakan Ini saja yang digunakan. Oh, basar. Ini basar. Jadi dia lihat basar. Kalau ya damit saja macam pasuk yang damit atau ada orang ya tinggal tuan yang kalau yang damit. Yang sendirinya. Jadi sebelum kita memindahkan tanahnya dulu kemari kan toh. Ini apa ni? Kegunaannya. Inilah gunanya. Kalau terus ni, jadi dia berlubang. Jadi lama-lama ia akan gugur. Segala kompos ni. Jadi untuk milak ia dia gugur. Satu kemudian keduanya untuk milak daripada samut apakah masuk ke dalam ni. Jadi tani buatlah macam ni. Taruhlah ya jaring hijau. Bukan saja ni jenis apa saja yang untuk menutup, asal saja yang menutup lubang itu. Kalau gunung styrofoam dapat ke tak? Styrofoam boleh asal dia ada keluar air juga. Jangan jual tutup benar-benar. Jangan jual ditutup kalau anda secara menyeluruh. bertakung dia dalam batu air. Macam kulit kelapa pun boleh. Kelapa boleh. Pun batu kecil-kecil pun boleh. Asal saja air dapat keluar. Jangan ia bertakung. Kalau ia bertakung, akarnya akan buruk. Yang macam nyata ni lamas Jadi itu boleh lah tu. Dia boleh. Okey, baik kita teruskan saja. Mula-mula pindahkan tanah komposnya ni. Tadi buat dulu kompos ni. Pindahkan terus Terus ni dulu, buat dulu. Tapi jangan semua. Kira-kira dalam separuh kah cuma tu. Sekarang ni pindah ini ya tinggi saja. Tadi pindahkan dulu ini. Jadi bis kita memang menggunakan tanah yang ini kompos ni yang berjual khas di kedai mana-mana saja dah. Di kedai bunga. Di kuang macam itulah. Di kuang macam ni. Jadi inilah saja ya tani simpan pasuk. Tani buang ni. Tinggalkan. Kemudian tani simpan sini. Dia lihat tinggi. Pasal dia akan berkembang lagi anak-anaknya. Yang di sini-sini ni kata ni tambahlah dipenuhkan lagi dengan tanah kompos tadi tu. Jadi ini tah akarnya ni. Mana? Ni akarnya. Ini sudah ni akarnya ni. Itu yang boleh buruk ni. Jadi kalau kalau macam ni boleh pindah rapas sudah. Rapas sudah mit. Kira-kira macam ni nak. Tani buat di ni lah. Tani ambil juga bagas anunya tu tu. Poranda tinggikan lagi. Jadi lepas kita ni selesai. Ini selesai sudah ni ya? Selesai. Tani cuma tambah saja lagi ni siring-siringnya.
tambah. Ini Bagi kebijakan ni lah. Jadi Sama bis juga. kita jual kan ni tuan? Oh, ada yang saya jual ni. Ada yang saya simpan untuk kira untuk menambahkan ni lagi koleksi. Koleksi. Cuma ni tah anunya. Lagi ia tinggi lagi baik. Pasal ia akan berkembang. Semburan air saja. Ini air dari apa ni hujan, air hujan saya, Oh, air saya menyebut hujan kan. Pasal ia lebih suka air hujan. Sebab Jadi ia semula tensiramlah jadi tu kan, sing-singnya. Tensiram. lagipun kalau kita menggunakan air hujan, air yang ditakung betul? Kita anu betul? Saya sambut Kita sambut. arahnya, tersambut arah berdik. Waktu nak tanya. Sekurang-kurangnya siangnya, orang jimat air. Jimat air. Kemudian dibiarkan tu tak? Biarkan tu. Dibiarkan jangan panas, saya limbu dulu. Limbu dulu. Limbu dulu. Jangka-jangka dalam sebulan lebih macam itulah. Bila ia sudah berkembang, ia nampak berkembang tu. Ini macam kacikan. Pasal ia masa ia berada di sini ni, ia sempit lah. Tapi bila ia sudah berpacah, ini akan berkembang. Oh, jadi inilah antara yang sudah kita pindah banyak. Contohnya saja. Macam ni. Ia berkembang kan bulat. Cuma tu kembang. Ini bulat. Jadi awalnya ia kecil tapi lepas sebulan macam tu baru ia berkembang. Tapi jangan ya arah panas. Limbukan saja. Limbukan dulu. Limbukan dulu. Jadi jangka-jangka ya macam nyata ni ia cukup panas, baru ia panas. Baik, itulah audio penonton perkongsian daripada personaliti kita ni. Terima kasih Tuan Na. Sebenarnya banyak yang bisa kita kongsikan. Saya pun sebenarnya terkejut mendengar rupanya kalau kita ni menghiasi satu tanaman ataupun landscape, perlu ada tema dan juga perlu kita ni tahu apa yang kita ni akan lakukan sebenarnya. Memanglah buat tu tani ada perancangan. Betul perancangan sekali. itu penting sekali tu. Apa-apa ni mesti ada perancangan. Apa-apa ni mesti ada perancangan. Baik Tuan, ingin saya ucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian yang Tuan kongsikan. Saya percaya bukan saya saja ni yang belajar. Bukan saya saja yang belajar ni. Penonton di luar sana juga belajar. Terutama sekali mengenai dengan ni kaktus di sekitar ni. Amat menarik sekali. Ya udah penonton, terima kasih Tuan sekali dan juga terima kasih juga kepada penonton di luar sana yang setia bersama rancangan Skop, dan saya kira sampai di sini saja dapat bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Lawa Tuan.